Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini akan menerangkan tentang proses nyah sulit atau decryption dengan menggunakan kaedah columnar transposition. Proses nyah sulit dilakukan bagi mendapatkan kembali teks asal atau teks biasa yang dihantar oleh pengirim. Proses nyah sulit, kaedah columnar transposition, terbahagi kepada 3 langkah. Langkah yang pertama, kita akan menentukan bilangan laju. Bilangan laju ini ditentukan daripada kunci yang diberikan. Langkah yang kedua, kita akan menentukan bilangan baris. Seterusnya, kita akan melengkapkan jadual dengan menulis teks cipher dari atas ke bawah mengikut urutan nombor laju. Dan langkah yang ketiga adalah menulis teks biasa dari kiri ke kanan. Kita akan melakukan proses nyah sulit berdasarkan situasi yang diberikan ini. Rahimah menerima teks cipher dan kunci daripada Nurliza mengenai keputusan undian persembahan terbaik pertandingan menyanyi. Teks cipher adalah seperti berikut. Jika kita perhatikan, teks cipher ini tidak boleh dibaca sebagai satu atau beberapa perkataan yang memberi sebarang makna. Oleh yang demikian, Rahimah perlu melakukan proses nyah sulit agar maklumat yang diterima olehnya dapat difahami. Beliau akan menggunakan kunci yang diberikan oleh Nurliza, iaitu Hai. Langkah pertama dalam proses nyah sulit atau decryption adalah menentukan bilangan laju. Langkah ini sama seperti langkah pertama dalam proses penyulitan atau encryption. Terdapat 3 abjad dalam kunci, maka jadual yang dibina akan terdiri daripada 3 laju. Seterusnya, kita akan menomborkan laju ini mengikut urutan abjad. Susunan abjad yang terawal adalah abjad A, maka kita nomborkan A sebagai 1. Susunan abjad yang terawal seterusnya adalah abjad H, maka kita nomborkan H sebagai 2. Dan yang seterusnya, abjad yang terakhir adalah I, maka kita nomborkan I sebagai 3. Langkah kedua dalam proses nyah sulit adalah menentukan bilangan baris. Langkah ini hampir sama dengan langkah kedua proses penyulitan. Kita akan menggunakan formula yang sama, cuma kita gantikan bilangan abjad teks biasa kepada bilangan abjad teks cipher. Oleh itu, formulanya adalah bilangan baris sama dengan bilangan abjad teks cipher dibahagikan dengan bilangan abjad kunci. Terdapat 21 abjad dalam teks cipher dan 3 abjad dalam kunci. Oleh itu, bilangan baris sama dengan 21 dibahagikan dengan 3. Jawapannya adalah 7. Oleh yang demikian, jadual yang dibina akan terdiri daripada 3 laju dan 7 baris. Sekarang kita akan mengisi abjad-abjad
teks cipher ke dalam jadual secara menegak, iaitu daripada atas ke bawah mengikut urutan nombor lajur. So, kita akan mulakan dengan lajur pertama, lajur kedua dan lajur yang ketiga daripada atas ke bawah. So, kita mulakan dengan huruf R. R. Okey, kemudian I, K, K, I, U, A. Okey, kita sambung pada lajur yang kedua daripada atas. Okey, seterusnya huruf I, A, I, B, S, R. Okey, yang terakhir lajur yang ketiga, N, Z, R, U, R, A, dan yang terakhir adalah X. Ini adalah jadual yang telah dilengkapkan dengan abjad-abjad teks cipher mengikut urutan nombor lajur dari atas ke bawah. Langkah seterusnya dalam proses nyah sulit adalah menulis teks biasa. Untuk menulis teks biasa, kita akan mencantumkan abjad-abjad dalam jadual dari kiri ke kanan secara mendatar, baris demi baris. Sekarang kita akan lakukan proses cantuman. Kita mulakan dengan baris yang pertama dari kiri ke kanan. E, R, N. Baris yang kedua, I, E, Z. Yang ketiga, A, K, R. Baris yang seterusnya sehinggalah baris yang terakhir. I, K, U, B, E, R, S, U, R, S, U, A, R, A dan huruf yang terakhir X. Daripada cantuman abjad-abjad ini, kita akan hasilkan teks biasa ataupun mesej yang memberi makna dengan memecahkannya kepada beberapa perkataan. Erni, Zakri, ku, bersuara. Huruf X atau abjad X diabaikan kerana abjad ini hanya untuk memenuhi petak kosong. Daripada proses nyah sulit yang dilakukan secara langkah demi langkah, maka teks cipher ini berjaya diterjemahkan kepada teks biasa. Penerima akhirnya mengetahui siapa pemenang persembahan terbaik.